Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Pucuk Utama 2. Yang dihormati Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusuf, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Zaidi bin Abu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Rozi bin Zainal, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati Puan Rajeshwari Anak Perempuan Govindasamy, Guru Penolong Kanan Petang, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat bersama-sama kita menjayakan perhimpunan rasmi secara dalam talian pada petang ini. Bagi memberkati perhimpunan rasmi kita pada petang ini, majlis mempersilakan adik Akhir Faizi bin Roslan untuk menyempurnakan bacaan doa. Diminta murid yang beragama Islam untuk mengaminkan doa dan murid yang bukan beragama Islam untuk bertafakur mengikut agama masing-masing. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat-Mu dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi perjuangan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kami kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada adik Akhir Faizi bin Roslan atas bacaan doa itu sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput adik Muhammad Aisar Muhaimin bin Muhammad Faiz untuk bacaan ikrar, rukun negara dan ikrar sekolah. Dipersilakan. Bahawa kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Pucuk Utama 2 berikrar dan berjanji akan menumpukan taat dan setia kami pada peraturan sekolah, patuh kepada ajaran dan nasihat guru, meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum, memelihara dan mengharumkan nama baik sekolah, berdisiplin dan berwawasan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kehuruan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Aisar Muhaimin bin Muhammad Faiz atas bacaan ikrar itu sebentar tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu Negaraku,
lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah dengan penuh semangat. Semua guru dan murid diminta berdiri. Untuk makluman semua, guru-guru yang bertugas pada minggu ini ialah tajuk ucapan cikgu pada minggu ini ialah menjaga persekitaran sekolah. Apabila memperkatakan tentang cara untuk kita menjaga persekitaran sekolah, ia sebenarnya mengajar kita untuk memastikan sekolah bukan sahaja sebagai tempat untuk menuntut ilmu, malahan menjadi tempat yang selamat, bersih dan menyeronokkan. Sekolah adalah pentas terbaik murid menimba ilmu pengetahuan yang tidak ternilai. Sekolah juga ialah platform terbaik seseorang individu mengorak langkah bagi mengisi otaknya bagi mengatasi segala onak dan duri yang bakal menimpa kelak. Kerajaan negara kita
begitu prihatin sentiasa mengambil inisiatif yang tidak terhingga bagi mewujudkan sekolah yang sesuai bagi pendidikan anak-anak kita. Kerajaan juga menekankan aspek kebersihan di sekitar kawasan sekolah bagi kebaikan semua warga sekolah dan membentuk generasi berpendidikan pada zaman yang akan datang. Kawasan sekolah yang bersih akan mewujudkan suasana kondusif kepada para pelajar agar mereka senang untuk menimba ilmu pengetahuan. Sampah-sampah yang diuruskan dengan sempurna di dalam kelas memastikan bilik darjah bersih dan kemas sepanjang masa. Sikap pelajar yang menjalankan tugas harian mereka untuk membersihkan kelas secara rutin dan bergila-gila akan memastikan bilik darjah sifar sampah. Melalui ini, tumpuan pelajar terhadap pelajaran tidak akan terganggu dan mereka juga akan menguasai pelajaran hari itu dengan lebih berkesan. Guru-guru juga tidak akan membazirkan masa pengajaran mereka dengan menyuruh murid membersihkan kelas. Secara tidak langsung, sesi pembelajaran dan pengajaran akan dilaksanakan dengan sempurna. Seterusnya, kebersihan kawasan sekolah yang ada di paras tertinggi akan mengharumkan nama sekolah. Kawasan sekolah yang bebas daripada sebarang kekotoran akan mencerminkan nama baik sekolah di dalam setiap sanubari, ibu bapa dan masyarakat luar. Aspek ini juga akan menunjukkan betapa tanggungjawabnya bahagian pentadbiran sesebuah sekolah sehingga sekolah itu mampu mengharumkan namanya. Di sekolah kita, semua murid tahu di bawah pentadbiran Guru Besar Puan Hajah Suzana. Sekolah yang memiliki kawasan dalam keadaan bersih akan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah di kawasan sekitar, sekaligus mewujudkan suatu perubahan dalam penjagaan aspek kebersihan. Oleh yang demikian, sama-samalah kita mementingkan aspek kebersihan di dalam kawasan persekitaran sekolah kita. Di samping itu, pelbagai penyakit biasa dan penyakit berjangkit juga akan dapat dijauhi jika kita menjaga kawasan persekitaran sekolah. Kawasan sekolah yang bebas sampah sarap akan dapat mengelakkan penyakit berjangkit menular. Sebagai contoh, penyakit demam denggi yang membahayakan nyawa anak-anak kita. Longkang-longkang sekolah yang bersih dapat menghindarkan bau busuk, manakala semak samur yang terurus akan mengatasi haiwan-haiwan yang berbahaya. Selain itu, di persekitaran sekolah kita juga ada sisa air kumbahan. Masalah di sekolah kita ada banyak masalah ini berlaku ketika sekolah sesi bersemuka dahulu. Air kumbahan ini sebenarnya beracun, mengandungi kuman, dan kita perlu menjaga kebersihan daripada air sisa kumbahan ini. Penyakit-penyakit berjangkit akan mengancam keselamatan semua murid-murid di sekolah kita. Suasana sebegini akan membentuk suasana sekolah yang tidak sihat. Oleh yang demikian, kita amat perlu menjaga diri kita sendiri. Sekolah yang sihat dan bebas daripada sebarang kemungkinan ini akan memberikan suasana persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Oleh itu, usahalah sebaik mungkin bagi mewarnai sekolah-sekolah di negara kita, khususnya di Sekolah Kebangsaan Pucuk Utama 2 ini dengan aspek kebersihan yang tinggi. Tambahan pula, kawasan sekolah yang bersih akan memberi peluang kepada pihak sekolah bagi menganjurkan aktiviti luar bilik darjah dengan selamat. Mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dapat diajar di padang tanpa apa-apa masalah kebersihan. Kesimpulannya, dengan pelaksanaan langkah-langkah yang berterusan seperti mengadakan gotong royong yang berterusan
dan bukannya bersifat bermusim. Pasti kekotoran dan sampah sarap di kawasan sekolah akan dapat diatasi dan sekolah kita sudah pasti akan bersih dan pelajarnya pula akan sihat sejahtera. Bab kata pujangga, jiwa yang suci terpancar daripada diri yang bersih. Justru itu, marilah kita bersama-sama memastikan kawasan persekitaran sekolah kita sentiasa dalam keadaan bersih, sihat dan selamat. Seterusnya, dijemput Guru Penolong Kanan Petang, Puan Rajeswari, anak perempuan Govindasamy untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berusaha Puan Haja Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar SK Pucung Utama 2. Yang dihormati Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Zaidi bin Abu, Penolong Kanan Hal Hewal Murid. Yang dikasihi para guru dan seterusnya murid-murid sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Bersyukur kerana kita diberi kekuatan untuk terus berdiri teguh dan melangkah depan dengan gagah bagi merealisasikan visi sekolah iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sebagai pentadbir, saya yakin dan percaya seluruh warga pendidik telah berusaha dan akan terus berusaha menjalankan tugas dengan amanah dan penuh bertanggungjawab. Bekerja sebagai satu pasukan yang kuat dan padu bagi meningkatkan kecemerlangan akademik, ko-kurikulum dan sasiah ke arah bersatu untuk bersama menuju kecemerlangan dengan moto sekolah SKPU 2 hebat. PDPR dilaksanakan bagi menggantikan sesi bersemuka di sekolah sejak bulan Mei. Ekoran penularan jangkitan COVID-19 yang membimbangkan di seluruh negara. Pada 12 September yang lalu, Menteri Pendidikan Dr. Radzi telah mengumumkan pembukaan sekolah secara berperingkat mulai 3 Oktober 2021. Sesi pembelajaran secara bersemuka bagi sekolah-sekolah di fasa 4 akan bermula Isnin depan. Kita di Selangor masih lagi fasa 2 dan masih akan meneruskan pembelajaran secara PDPR. Ramai yang mengkritik PDPR kerana membandingkan kesan proses pembelajaran kaedah itu dengan kaedah pembelajaran bersemuka di sekolah. Pada ketika penularan COVID-19 ini, kita tidak ada pilihan lain. Mahu atau tidak, PDPR adalah pilihan yang terbaik walaupun impak PDPR tidak sama dengan pembelajaran bersemuka di sekolah. Sebenarnya, kita sudah tidak ada pilihan lain yang berkesan untuk meneruskan sesi pembelajaran ketika pandemik yang masih berterusan ketika ini. Semua ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab membantu guru-guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, khususnya kepada anak-anak yang belajar di sekolah rendah. Ini kerana kaedah PDPR nyata berbeza dengan pembelajaran secara bersemuka seperti mana yang dilakukan sebelum ini. Kaedah PDPR yang diketengahkan oleh kerajaan ketika ini memberi tumpuan kepada pembelajaran kendiri oleh murid. Sistem pembelajaran bersemuka tidak akan sama dengan PDPR meskipun dilakukan menerusi Google Classroom kerana ia bukan secara fizikal. Jadi sudah tentu kaedahnya juga berbeza dan murid lebih belajar secara kendiri, iaitu sendiri. Kejayaan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, bergantung kepada keupayaan ibu bapa dan murid dalam mendepani persekitaran pembelajaran. Sebagai warga pendidik, kami guru-guru SKPU 2 bertanggungjawab dalam memberi kefahaman kepada anak-anak murid mengenai keperluan PDPR. Proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah perlu diteruskan dengan lebih hebat dan berkesan agar pendidikan anak murid SKPU2 tidak terjejas untuk menghadapi era COVID-19 yang terus menular. Komitmen murid merupakan cabaran utama kami, guru di SKPU2. Anak-anak sekalian, jangan ambil mudah akan kelas PDPR. Hari ini, cikgu akan kongsikan beberapa kesan tidak mengikuti kelas PDPR. Yang paling utama, anda akan tertinggal dalam pelajaran di mana rakan anda jauh ke depan. Yang kedua pula, anda terdedah dengan sikap malas. Dah biasa tidak mengikuti PDPR, sikap malas akan mula menular dalam diri anda. Yang ketiga, berlaku pembaziran masa dan wang ringgit. Yang keempat, wujudkan sikap sambil lever dan suka bertangguhtugasan. Yang kelima, ialah melukakan hati ibu bapa dan mengecewakan guru. Elakkan ponteng kelas PDPR, libatkan diri secara aktif dalam kelas PDPR. Jika ada sebarang masalah untuk mengikuti kelas PDPR, maklumkanlah kepada guru kelas anda. Uruskan masa dengan bijak supaya tugasan yang diberikan dapat disiapkan. Selepas ni, cikgu harap kehadiran anda ke kelas PDPR terus meningkat. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Sekian daripada cikgu untuk minggu ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi. Terima kasih Puan Rajaswari. Baiklah, sampai di sini saja perhimpunan kita pada petang ini. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.